Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Bertemankan saya untuk hari kedua. Pasha ada hari keempat rasanya. Saya Izul Yusof. Saya Pasha Rahim. Assalamualaikum. Anda bersama kami selama 1 jam pada pagi ini. Kita akan menemani, saling menemani lah antara kita. Sampai esok. Sampai besok. Baik, seperti biasa kita akan ada pengisian yang sangat menarik untuk hari ini. 3 topik yang kita akan bawakan untuk anda dan juga perkongsian dari portalbernama.com. Apa dia, Izul? Tapi awal sangat nak kongsi portal. Okey. Tapi tak apa, itu kita simpan dulu. Memandangkan sekarang ni pelajar SPM pun dah habis. Oh, betul. Dan minggu depan pun sesi persekolahan akan bermula dan juga berpuasa pada minggu depan. Jadi topik hari ini kita bawakan boleh dikatakan agak berkaitan lah dengan hala tuju mereka bagi lepas SPM ini. Ke mana mereka nak tuju? Nak berkahwin ke, nak bekerja ke, nak semua belajar ke? Kahwin tu awal sangat rasanya, Izu, untuk adik-adik kita yang baru lepasan SPM ni mungkin boleh fikirkan untuk melanjutkan pelajaran dahulu dan lepas kita kena memastikan adik-adik kita ada masa depan yang utuh ya. Kahwin tu nanti-nanti dah dulu. Tapi sementara kita tengah bercakap tentang mencari kerjaya ni kan, nak jugalah kita hebahkan kepada anda di luar sana. Mungkin jika ada yang berimpian untuk menjadi pembaca berita di Bernama, kita sedang membuka peluang kepada anda di luar sana dan bolehlah hantarkan video audition betul. Dibakat ke pihak Bernama. Betul. Dia maklumat lanjut ada di kita punya laman media sosial, Facebook, Instagram dan juga Twitter, tak silap saya, untuk kita punya maklumat lanjut kalau tengok kriteria dan sebagainya. Yang pastinya tak cantik tak apa, janji suara ada. Oh, macam tu. Tapi tak apa, bakat pun boleh diasah juga. Betul. Okay. Apa pun boleh belajar daripada abang-abang dan kakak-kakak dekat di Bernama sini. Okey, kita nak kongsikan apa yang ada di portalbernama.com. Salah satu topik yang boleh kita bawakan di mana telah berlangsungnya 3 hari ASEAN Australian Summit di Melbourne, Australia, di mana melibatkan beberapa negara ASEAN yang berlangsung selama 3 hari bermula 5 Mac sehingga ke hari ini 7 Mac 2024, di mana Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menegaskan ataupun melontarkan idea di mana ingin memperkasa dan memperluaskan lagi ekosistem perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS ASEAN bagi mempercepatkan perjalanan peralihan tenaga. Itu apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mengetengahkan bidang kerjasama untuk dipertingkatkan di sidang kemuncak khas ASEAN Australia di Melbourne pada semalam, di mana beliau turut menggesa untuk mempercepatkan penggunaan dan penglibatan perniagaan di bawah perjanjian perdagangan bebas ASEAN Australia New Zealand, terutama bagi PMKS. Kita tahu penyumbang utama KDNKA di negara kita adalah mereka yang terlibat dalam perusahaan mikro, kecil dan sederhana ini. Jadi sudah pastinya dengan bantuan dan juga usaha-usaha untuk kita merancangkan lagi ekonomi dan juga digitalisasi dan sebagainya, mampu merancangkan lagi kita punya pendapatan dan juga dalam masa sama meningkatkan lagi kesaling hubungan antara negara-negara ASEAN di rantau ini. Okey, dan kita akan ulas lebih lanjut berkenaan hubungan ASEAN ni nanti dalam topik kita yang seterusnya. Berkenaan dengan ASEAN dan juga cabaran di Laut Cina Selatan. Tapi seterusnya petikan daripada portalbernama.com berkenaan dengan pembukaan semula Lita Pasir Gudang. Jadi Kerajaan Johor merancang untuk membuka semula Lita Pasir Gudang ataupun Johor Circuit yang telah pun ditutup sejak 9 tahun lepas. Jadi menurut Pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Muhammad Hairi Mat Shah berkata beliau bersama Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi akan menghadap Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dalam masa yang terdekat ini bagi mempersembahkan perancangan bagi membuka semula Lita itu. Dan beliau juga berkata pembukaan semula Lita berkenaan yang akan menelan kos yang agak tinggi, namun dapat menjadi gelanggang latihan Johor Darul Ta'zim atau JDT Racing Team yang disertai pelumba negara Hafiz Shahrin Abdullah. Jadi Oktober lepas, JDT telah pun melebarkan sayap dengan menceburi sukan permotoran bersama Hafiz yang akan bersaing pada kejuaraan motosikal Asia ARRC 2024. Jadi untuk pengetahuanlah anda di luar sana, Lita Pasir Gudang ini dibina pada tahun 1986 dan ditutup sejak tahun 2016 untuk pengubahsuaian dan mungkin dalam masa terdekat ni akan dibuka semula dan memantapkan lagi sukan pemotoran di dalam negara. Kalau sebelum ni JDT dikenali dengan sukan bola sepaknya, Johor Darul Ta'zim, dan adakah ini mungkin sukan permotoran yang akan diungguli oleh JDT juga? Kita tak tahu, nanti kita saksikan. Yang sudah pastinya tu tarikan utama daripada Hafiz Shahrin sendiri. Okey, kita nak berehat seketika, tapi sebelum tu kita nak tengok dulu ramalan cuaca, Pasha, macam biasa sebelum dan kita ke terus rakan tugas bersama teman penyampai kita dari Bilik Berita. Silakan.
Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Liana Zulkifli. Anggota polis berpangkat konstabel menerima 7 jahitan di tapak tangan kiri akibat cedera selepas bergelut dengan penagih ketika serbuan op tapis di Teluk Kumbar. Pemangku Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Usuf Jan Muhammad berkata mangsa berumur 28 tahun dan bertugas di bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Barat Daya. Kejadian berlaku ketika pasukan operasi menyerbu Port Ketum di kawasan Terbabit dan seorang penagih cuba melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pihak polis. Susulan insiden itu, mangsa terpaksa menerima 7 jahitan namun berada dalam keadaan stabil dan diberi cuti sakit 3 hari. Op tapis dijalankan serentak di seluruh negara mulai Isnin lalu dan berakhir semalam. Baik, Adun Selat Kelang daripada Perikatan Nasional Datuk Abdul Rashid Asari mengisytiharkan sokongan terhadap kepimpinan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Bekas Pengerusi Bersatu Selangor itu menyatakan keputusan tersebut dibuat setelah meneliti titah ucapan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah yang memuji pentadbiran kerajaan negeri. Datuk Abdul Rashid berkata langkah itu diambil dengan mengambil kira beberapa siri tindakan PN, terutamanya PN Selangor yang dilihat berdiam diri terhadap tomahan dilontar kepada Raja-Raja Melayu yang menurutnya berlawanan dengan prinsip orang Melayu beragama Islam. Bagaimanapun beliau menegaskan kekal komited sebagai ahli bersatu. Sementara itu, Speaker Don Selangor Lau Weng San memaklumkan kedudukan kerusi dalam Don Selangor akan berbincang semula sebelum membuat keputusan. Baik, projek rintis sistem kawalan diesel bersubsidi 2.0 bagi sektor pengangkutan darat untuk barangan yang bermula Khamis melibatkan 5 syarikat minyak dan 9 jenis kenderaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armiza Muhammad Ali berkata syarikat pengendali kenderaan boleh membuat permohonan melalui sistem My Subsidi Diesel KPDN bermula 9 pagi. Permohonan melibatkan 2 peringkat iaitu dengan pihak KPDN bagi tujuan kelulusan dan syarikat minyak untuk pengeluaran fleet card. Tempoh kelulusan permohonan KPDN antara 1 dan 2 hari, manakala proses pengeluaran fleet card oleh syarikat minyak dianggarkan 2 hingga 4 minggu. KPDN dan Kementerian Kewangan juga sedang meneliti keperluan untuk memperluas projek rintis SKDS 2.0 bagi menangani risiko ketirisan dan penyeludupan diesel bersubsidi. Yang kedua juga adalah kita dapat mengoptimumkan kos untuk kawalan dan penguasaan kita. Kalau sebelum ini kawalan itu perlu dilakukan secara fizikal, dengan kekangan sumber manusia kita, penguatkuasa kita yang hanya pada kadar 2,200. Namun dengan adanya penambahbaikan ini, dengan adanya sistem ini, maka kos dari segi kawalan dan juga penguatkuasaan itu akan dapat kita optimumkan. Pahang mahu projek pembaikan cerun terjejas akibat tanah runtuh di penempatan orang asli Kampung Sungai Ruil, Tanah Rata di Cameron Highlands dipercepatkan supaya mangsa terlibat dapat kembali ke penempatan mereka. Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah juga bertitah agar pihak terlibat dalam proses pembaikan itu termasuk Jabatan Kerja Raya melaksanakan projek sebaik mungkin supaya kejadian sama tidak berulang. Dalam kejadian 12 Oktober tahun lalu, cerun di penempatan kampung orang asli Sungai Ruil terjejas akibat tanah runtuh menyebabkan 6 rumah dan kenderaan penduduk terjejas. Susulan itu, 17 keluarga diarah mengosongkan rumah dan ditempatkan di PPS kemudian dipindahkan ke kuartus TNB sehingga proses pembaikan cerun siap yang dijangka mengambil masa 2 tahun membabitkan peruntukan 3.5 juta ringgit. Baginda turut bertitah agar pihak berkenaan memantau keselamatan cerun di kawasan Cameron Highlands yang sering berlaku runtuhan, terutama musim hujan. Pemilik penempatan orang asli Sungai Ruil juga diingatkan tidak sewenang-wenangnya menukar hak milik rumah yang disifatkan projek penempatan orang asli paling mewah pernah dibangunkan.
Baik, sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum. Salam hormat. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia pagi ini, Izu. Inilah sempena adik-adik kita yang dah baru saja habis peperiksaan SPM. Dia pasti mungkin pasti soalan yang tertanya-tanya di fikiran tu apalah hala tuju selepas dah habis mengambil peperiksaan. Mungkin terfikirlah kerjaya apa yang ada di luar sana yang boleh orang kata inilah untuk melanjutkan pelajaran. Yang penting sekali kena lanjutkan pelajaran dulu. Selain daripada berkahwin. Selain daripada berkahwin. Jangan fikir pasal kahwin dulu ya adik-adik. Kita belajar dulu. Kalau dulu kita dekat sekolah kita tanya cikgu-cikgu tanya besar nanti nak jadi apa. Kalau dulu saya jawapan saya besar-besar nak jadi doktor, nak jadi saintis. Pasal Lain jadi. tapi sebenarnya mungkin antara kita berdua ni lah mungkinlah saya boleh kata saya tercapai kot cita-cita saya. So memang nak keluar TV lah. Okey, nak tercapai. Okey lah tu. Macam itulah lebih kurang. Okey, tak apa. Hari ini kita nak bercakap tentang kerjaya sebagai pegawai dietetik. Mungkin tak ramai yang pernah dengar kerjaya sebagai seorang pegawai dietetik ni. Jadi pada hari ini di Apa Khabar Malaysia kita bawakan kepada anda seorang pegawai dietetik klinikal, Nurliana Nur Azizan dari Hospital Tunku Ampuan Besar Tuanku Aisyah Rohani, Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM. Hari ini nak ceritalah sedikit berkenaan apa itu kerjaya sebagai seorang pakar ataupun sebagai pegawai dietetik. Selamat datang ke Apa Khabar Malaysia pagi ni. Selamat pagi, terima kasih. Okey, pertama sekali, langkah pertamalah selepas daripada habis tingkatan 5, habis peperiksaan SPM, apa sebenarnya yang terdetik di hati tu? Memang dah ada impian ataupun dah ada cita-cita ataupun dah terfikir untuk jadi seorang pegawai dietetik ataupun Banyak sangat soalan tu. Macam manalah permulaan? Mungkin boleh ceritakan permulaan kerjaya sebagai pegawai dietetik. Okey, terima kasih kepada soalan tersebut. Okey, sebenarnya selepas SPM, saya dah masuk matrikulasi. Okey. Jadi dekat situ sebenarnya saya tengah tengok TV sebenarnya. Tengah tengok TV, Macam kemudian kita tengah tengok TV. Betul, sebenarnya okey. memang sangat betul. Okey. Dan saya tengah tengok dan kemudian dia tengah cakap pasal pemakanan dan kesihatan. Alright. Jadi saya macam, dia ni siapa? Kemudian ada nama panelis tersebut dan gelaran. Jadi kat situ ada tulis dietitian. Jadi saya macam, apa dietitian ni? Saya pun startlah search dietitian tu apa pembelajaran yang perlu saya study, dari segi macam peluang pekerjaan apa. Dari situ minat saya punya persoalan dan minat saya terhadap dietetik dan dekat matrikulasi lah saya tanya dengan kaunselor, ada hari kerjaya. Jadi saya tanya dengan lebih lanjut lagi macam mana jadi seorang pegawai dietetik ni. Okey, minat tu sebab memang suka makan ke macam mana? Memang suka jaga kesihatan. Jaga kesihatan tu. Bukan suka makan. Berkait Izu. Mungkin daripada minat terhadap makanan tu dia dah timbul minat. Okey, macam mana kita nak jaga makanan untuk menjaga kesihatan? Kan ada kaitannya dekat situ. Okey, saya jadi takut nak tanya ni. Orang dalam dah banyak bising ni. Okey, macam mana? Macam tadi Pasha dah tanya macam mana boleh terdetik nak jadi dietitian ni kan. So first and foremost kita nak tahu peranan dietitian. Betul ke dietitian? Betul, dietitian. Peranan sebagai dietetik ni sebenarnya apa? Memang dia buat kira-kira kalori untuk diet makan dan sebagainya ataupun besar lagi cabang sebagai dietetik ni? Okey, kita panggil pegawai dietetik ataupun dalam bahasa Inggeris dietitian. Jadi pegawai dietetik ni ada pelbagai bidang. Kita ada clinical, community, dalam bidang pemasaran juga. Jadi kalau saya sebagai pegawai dietetik clinical di bidang di hospital, kita punya tugas memberi cara diet yang betul untuk mengurangkan risiko penyakit ataupun penyakit tersebut berlandaskan kita panggil medical nutrition therapy. Selain daripada kita bagi advice diet tu, dietitian dekat hospital ni kita bertanggungjawab juga untuk memberi nasihat pemakanan secara enteral kepada pesakit yang memerlukan melalui saluran tube lah. Macam kalau intubator, orang yang stroke tak boleh makan kan, jadi dietitian bertanggungjawab untuk memberi makanan tersebut melalui formula tersebut melalui saluran tube tersebut lah. So dia bukannya makanan solid lah, bukan setakat makanan bukan solid, kita bagi diet nasihat. Bukan bagi nasihat saja di hospital. Okey, yang penting sekarang ni mungkin ada adik-adik lepasan SPM yang sedang menonton rancangan Apa Khabar Malaysia dan mungkin macam Liana sendiri tercetusnya inspirasi untuk menjadi seorang pakar pegawai dietetik. Macam Liana dari matrikulasi. Lepas SPM ni kita tahu ada banyak cabang lah untuk nak melanjutkan pelajaran. Tapi apa yang perlu mereka lakukan? Mungkin antara
kursus ataupun ni yang perlu mereka ada? Okey, untuk secara untuk menjadi kualifikasi sebagai pegawai dietetik, kita perlu mendapatkan minimum ijazah sarjana muda sains, kemudian dalam bidang dietetik. Jadi sebelum tu untuk asasi atau matrikulasi boleh ambil aliran sains, tapi at the end of the day kena ambil ijazah sarjana muda sains dietetik untuk menjadi seorang pegawai dietetik yang boleh bertugas di hospital lah. Okey, jadi untuk adik-adik lepasan SPM yang dah terlepas SPM tak ambil subjek sains tu, mungkin boleh further lagi untuk diploma, tapi at the end of the day ijazah sarjana muda sains tu mesti ada untuk bidang dietetik. Okey, baik. Walaupun tak ada SPM nya tak ada sains tulen, tapi boleh jugalah further dalam sains ni. Tak boleh, kena bidang sains juga. Kena ada biologi. Yes, betul. Biologi, Boleh saya pun sains chemistry. tulen juga. Okey, Liana juga seorang influencer. So kita nak tahulah macam mana cabaran dah menjadi pegawai kerajaan dekat hospital, lepas tu berkongsi tips-tips berkaitan dengan dietitian, lepas tu pula menjadi influencer. So macam mana mengimbangi kerjaya tu, life balance tu? Saya cuba untuk break the cycle and also macam perlu menjadi sensitif lah dengan apa perkongsian yang saya buat. Betul, sebagai seorang penjawat juga kan. Jadi apa-apa yang saya sampaikan adalah untuk kepentingan kesihatan sesiapa yang mendengar. Jadi basically apa yang saya cuba sampaikan, apa yang saya practice juga. Orang kata preach what you actually practice kan. So dekat situlah saya akan cuba menasihatkan pemakanan dan juga kesihatan melalui exercise juga. Okey, kalau boleh lihat di paparan sekarang sedikit petikan-petikan lah antara video-video di TikTok Liana yang orang kata dimuat naik. Sejauh mana keberkesanan penggunaan social media dalam memberi kesedaran kepada orang ramai berkenaan dengan hal-hal kesihatan, mengamalkan pemakanan yang sihat dan sebagainya, ataupun orang tengok sebab video-video tu menarik je? Okey. Saya rasa ada sedikit impak sebab ada setengah daripada memang saya punya pesakit ada juga mengatakan makan yogurt boleh. Makan yogurt kena. Bila jumpa saya je, buah. Bila jumpa saya je nampak kena makan buah, kena minum air, kena makan yogurt. Jadi saya rasa ada sedikit sebanyak telah memberi kesan jugalah. Jadi saya rasa sangat penting untuk saya menyampaikan perkara yang berdasarkan untuk kesihatan pemakanan. Jadi kat situlah. Antara banyak-banyaklah pastilah dalam video-video TikTok tu kan ramai orang yang akan bagi komen dan sebagainya. Apakah antara komen-komen ataupun mungkin soalan-soalan yang banyak ditanyakan oleh orang? Antara maybe mitos-mitos berkenaan dengan diet dan sebagainya. Nak kata tak boleh makan malam ke? Susah sangatlah nak diet ni. Asyik naik baik berat badan. Jadi soalan-soalan macam tu memang akan sentiasa. Tapi sebenarnya apa-apa pun saya akan nasihatkan disiplin tu sangat penting. Disiplin sangat penting untuk mendapatkan hasil. Jadi kita kena memang first paksa diri dulu untuk buat perubahan pemakanan tu. Jadi lepas tu kita akan biasa dengan rutin yang kita telah buat tu. Jadi sebab tu saya sentiasa tunjuk asyik makan yogurt sebab kita dah create the routine yang akan menjadi habit kita kemudian. Okey, Liana, kalau bulan puasa ni kita ada 30 hari 30 resepi. Mungkin ada cadangan nak buat 30 hari 30 tips diet. Mungkin, tapi saya akan bagi yang sangat direct lah sebab kita nak tengok something cepat kan, sebab kadang-kadang kita ni suka tengok video yang 10 saat je yang terus dapat message je. Jadi mungkin itu adalah idea yang terbaik. Mungkin saya akan tak terfikir lagi lah. Saya dah buat, tapi saya akan buat sebelum kita berbuka puasa. Sebab kalau kita bagi tahu awal sangat nanti kan terlalu cepat kan. Okey, faham. Okay. Dalam masa sama juga macam Liana kata tadi, nak further study dalam dietitian ni bermula daripada tengok orang dekat TV, lepas tu ambil ijazah dalam sains juga. Lepas tu sekarang bekerja dengan hospital pakar kanak-kanak di UKM. So at first penerimaan keluarga untuk menjadi seorang dietitian ni, sebab selalunya kalau family kita nak jadi doktor tak ada masalah. So mendengar perkataan dietitian pada ketika itu agak tabu. So penerimaan keluarga awal-awal dulu.
Ibu dengan ayah sangat menerima sebenarnya. Memang mereka menggalakkan untuk menjadi seorang doktor dengan dentist. Tapi minat saya memang saya sangat suka nak menjadi dietitian. Sebab saya nak jadi seseorang yang pakar dalam dan arif dalam bidang pemakanan yang dapat direlatekan dengan kesihatan juga. Jadi kalau orang tanya pasal makan ni, tak siapa boleh kalahkan macam tu. Jadi saya sebab tu memang jadi ibu dengan ayah pun memang nampak saya seorang sangat passionate. Jadi diorang mungkin alhamdulillah dia yakinlah dengan keputusan saya untuk menjadi seorang pegawai. Pernah tak dalam family, contoh memandangkan Liana ada dietitian sekarang kan, dalam family kata parents nak makan sekian, tapi you kata tak boleh. Ini tak sihat, banyak minyak, not healthy. Pernah tak jadi macam tu? Selalu. Okay. Selalu. Kalau nak mengetih ke tiba-tiba saya selalu sebenarnya saya pernah tertangkap diorang. Ibu dengan ayah tiba-tiba nak keluar gimana? Pergi mengetih. Saya pun ikut dan saya lah yang orderkan untuk mereka. Jadi limited lah kat situ. Memang saya akan kawal. Jadi Liana lah yang akan menjaga pemakanan ibu dan Betul. ayah. Susahlah macam mana kita kalau nak makan. Okey, kalau kita lihat pada inilah gaya hidup rakyat Malaysia secara keseluruhannya kan. Pagi-pagi kita dah makan breakfast yang berat, nasi lemak, mi goreng dan sebagainya kan. Dari sudut pandang seorang pegawai dietetik, apakah sebenarnya makanan yang sihat ataupun diet yang sihat yang senang ataupun yang accessible untuk rakyat Malaysia sebenarnya? Sebenarnya konsep dia sangat senang. Suku-suku separuh. Pernah dengar? Benar. Okey, itu sahaja yang perlu perlu diimplement untuk setiap kali makan breakfast, lunch juga dinner. Jadi kalau breakfast tu makanan tersebut kena kurangkan yang berminyak, mesti ada protein sebab selalunya rata-rata rakyat Malaysia bila makan karbohidrat yang berlebihan. Betul. Sangat berlebihan. Lagi-lagi kalau pagi nasi lemak ke roti canai, kita tak nampak ada protein, ada ayam ke ikan ataupun ada sayur-sayuran. Jadi berlandaskan suku-suku separuh. Kalau lagi satu tips nak sangat senang, minum air masak dulu sebelum kita makan untuk kita rasa kenyang sikit. Okey, dan nak memandangkan kita minggu depan nak puasa kan. Kita boleh kongsikan juga tips untuk kekal sihat sepanjang Ramadan ini dan juga bertenaga jugalah sebenarnya kan. Sebab kita dah sahur awal pagi, nak tunggu sampai buka puasa tu dah adalah dalam 12 jam juga lebih kurang. Mungkin tips pemakanan tak sampai ke? Tak sampai. Tapi tak apa, tanya. Kita teruskan tips pemakanan untuk sahur terutamanya dan juga untuk berbuka puasa tu sebab perut kosong kan. Apakah yang eloklah sebenarnya diambil untuk buka puasa? Okey, untuk sahur wajib ada protein. Kalau kita makan karbohidrat saja kita tak akan rasa kenyang dan kita tak boleh sustain sampai kita berbuka nanti. So mesti ada protein, tak kisah ayam ataupun telur, dan kurangkan makanan yang masin ketika kita nak bersahur sebab kita boleh rasa haus. So kita kena elakkan makanan yang masin lah. Kuah kena kurangkan sebab kuah yang selalu terlalu banyak garam. Jadi kurangkan makanan-makanan masin ketika bersahur dan lewatkan sahur jugalah sebenarnya. Dan kalau untuk berbuka, kita tahu nafsu makan akan menjadi terlalu membuak-buak. Betul. Jadi kita kena, macam saya kata, seperti biasa, buka dengan sama ada kurma ataupun buah-buahan dan terus minum air masak 1 gelas. Sebelum nak minum air buah-buahan ke minum dulu air 1 gelas air masak tu dulu, kemudian baru proceed dengan air manis ke kalau nak terasa. Okey, kemudian dari segi makanan pula limitkanlah kuih-kuih ke, makan dulu makanan utama seperti nasi ke mi ke dengan ada protein, ada sayur-sayuran jugalah. Kurangkan kuah. Air itu sebenarnya penting juga sebab untuk menghidrasi kembali badan kan sebab sepanjang hari tak minum air dah dahaga, so badan tu perlukan hidrasi. Okey, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Nur Liana kerana sudi berkongsilah sedikit berkenaan kerjaya sebagai seorang pegawai dietetik. Mungkin memberi inspirasi juga kepada adik-adik di luar sana yang mungkin terfikir-fikir lepas ni nak jadi apa. Kalau kata nak jadi pengacara tak payahlah dik, balik lah. Tak baik macam tu. Okey, tak apa, kita nak berehat dulu sebelum kita sambung dengan topik kita seterusnya. Kita nak ambil nafas dulu, nak sembang-sembang dengan Liana. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Laut Cina Selatan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting dan juga kaya dengan pelbagai hasil lautnya, dan ia juga menjadi rebutan di negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia, Thailand, Myanmar, Filipina dan juga sebagainya, yang menjadi salah satu perebutan kuasa besar, sudah pasti melibatkan campur tangan daripada negara China. Tapi kita nak bercakap lebih lanjut berkaitan dengan ASEAN dan juga cabaran di Laut Cina Selatan.
yang mana dalam masa 3 hari 5 hingga 7 Mac seperti yang saya katakan tadi telah berlangsungnya ASEAN Australian Summit di Australia Melbourne yang turut dihadiri oleh Perdana Menteri bagi negara-negara ASEAN. Dan kita bersama dengan tetamu kita di studio hari ini dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM iaitu Pensyarakanan Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan iaitu Dr. Nur Aisyah Hanifah. Apa khabar Doktor? Khabar baik, alhamdulillah. Selamat datang ke studio KM kita pagi ni. Okey. Okay, Doktor. First and foremost kita nak tahu topik kita pada hari ini agak berat sikit lah untuk kita bercakap berkaitan dengan cabaran di Laut Cina Selatan. Tapi pertama sekali kita nak tahu sejauh mana konflik Laut Cina Selatan ini, adakah situasi semasa semakin membimbangkan untuk negara kita ataupun ada sinar yang boleh kita lihat di masa depan? Okey, ini adalah satu tajuk yang sangat kompleks dan susah nak terangkan dalam 15 minit tetapi saya akan cuba. Dan kalau kita lihat Laut Cina Selatan ini, ia merupakan kalau mengikut pakar, ia merupakan kerongkong kepada jalan perdagangan dunia. Dan kita juga boleh nampak bahawa ada dua order utama dalam dunia, ya. Dan juga kita nampak itu di Asia Tenggara dan juga di Laut Cina Selatan. Satu ialah rule based order. Rule based order adalah order mengikut undang-undang. Dan satu lagi ialah power based order, di mana order itu adalah berdasarkan kepada kuasa. So Asia Tenggara ini dan juga ASEAN terutamanya menghadapi dilema. Kerana ASEAN adalah rule based order berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa, percaya kepada diplomasi sebagai instrumen politik, dan juga kita ada ASEAN Way. ASEAN Way di mana kita tidak campur tangan dalam al-hewal politik negara lain. Dan kita gunakan quiet diplomasi di mana rundingan diutamakan. Kita biasanya gunakan tirai belakang, ya, untuk menyelesaikan masalah, dan kita tidak gunakan kekerasan, dan juga kita selalu percaya dengan rundingan dan juga muafakat. Ya, okay? Dan apabila ASEAN ini berhadapan dengan Laut Cina Selatan, kita nampak kebangkitan China sebagai sebuah kuasa dunia. Dan sebagai sebuah kuasa dunia, biasanya dalam IR, hubungan antarabangsa, kita melihat bahawa sebuah kuasa dunia akan menjadi ofensif. Ini pernah diperkatakan, dibincangkan dengan lebih luas oleh Profesor John Mearsheimer. Dan apabila ia cuba menguatkan kuasanya dan meningkatkan kuasanya, dan dia akan nampak macam agresif dalam meluaskan wilayah dan juga meningkatkan kuasa. So itu yang berlaku. Dan China adalah, apabila kita lihat apakah order dia adalah order berdasarkan kepada kuasa. So ASEAN ada dilema menghadapi China sebagai satu yang mementingkan kuasa. Dan kita juga nampak bahawa kebanyakan negara dalam ASEAN adalah middle power, dan China adalah satu big power antara big power, dan kita memang ada jurang kuasa untuk standing par, ya, ataupun kita nak berdiri selaras dengan kuasa China. So ASEAN, biasanya kita ada ASEAN Way, so kita cuba approach China dengan cara kita sendiri, di mana kita cuba engagement. Kita gunakan quiet diplomasi, ya, quiet diplomasi supaya kita boleh engage China, boleh bawa China pada masa konflik ke meja rundingan, dan kita boleh rundingkan sesuatu isu ataupun konflik dan kita menyelesaikan di sana. Okey. Dan Doktor, kita bercakap tentang China sebagai satu kuasa yang besar di rantau Asia itu sendiri. Bagaimana peranan yang boleh dimainkan oleh ASEAN itu dalam mengurangkan perselisihan bukan sahaja antara negara-negara ASEAN tetapi juga dengan kuasa yang besar seperti China, dan juga sejauh mana sebenarnya isu-isu yang timbul di Laut Cina Selatan ini boleh memberikan kesan kepada hubungan antara negara-negara ASEAN dan juga hubungan ASEAN dengan China. Okey. ASEAN sebenarnya kalau kita melihat daripada masa Perang Dingin, ya, ASEAN telah memainkan peranan yang sangat besar dalam menstabilkan rantau Asia Tenggara supaya rantau ini terus menjadi rantau yang aman dan juga rantau yang boleh mencerdaskan peningkatan ekonomi. Dan tugasan itu ataupun peranan itu diteruskan oleh ASEAN selepas
selepas Perang Dingin, dan kita dapati bahawa ASEAN pernah menyelesaikan beberapa masalah antara anggotanya, terutamanya kalau kita lihat pada tahun 2011 apabila ada konflik sempadan antara Thailand dan Cambodia berkenaan dengan kuil Prayavihar, di mana ASEAN mengambil langkah melantik Indonesia sebagai mediator ataupun perantara untuk menyelesaikan masalah antara Thailand dan Cambodia. Juga pada masa masalah Jerubu, ASEAN menyelesaikan masalah itu dengan secara yang baik, ya, terbaik saya boleh katakan. Dan juga dari segi mengubahkan sedikit behavior ataupun kelakuan rejim militeri junta dekat Myanmar, ASEAN juga ada memainkan peranan. Tetapi kita juga perlu mengakui bahawa ASEAN ada limitasinya sendiri, kerana ASEAN Way itu sendiri, kerana kita tidak mahu campur tangan dalam al-ehwal politik negara-negara anggota. So, ini merupakan satu masalah, satu kekangan sebenarnya kepada ASEAN apabila kita berurusan dengan militeri junta, ya, dekat Myanmar. Dan kita juga boleh nampak dalam summit yang terbaru ini, ya, yang berlangsung di Melbourne, di mana ASEAN tidak menjemput Myanmar untuk mengambil bahagian, ya, ini menunjukkan bahawa bagaimana ASEAN cuba menunjukkan cold shoulder, macam bahu dingin, ya, kepada Myanmar apabila Myanmar tidak mengikuti undang-undang antarabangsa dan juga cara ataupun gaya kita sebagai anggota ASEAN. Tapi kalau kita tengok di perkara-perkara yang lain, bagaimana ASEAN boleh mempengaruhi sesebuah keputusan? Contohnya kalau kita tengok Myanmar dengan cara sedemikian untuk tidak menjemput negara Myanmar yang masih mengamalkan dasar junta dan juga ketenteraannya, menyebabkan rakyatnya sengsara. Banyak negara-negara ASEAN dah menyampaikan hasrat mereka untuk gencatan senjata dan sebagainya. Jadi bagaimana kita melihat negara-negara ASEAN boleh membantu untuk negara-negara ASEAN yang lain bergerak dan juga mendapatkan apa yang sepatutnya mereka dapatkan? Okey. Saya boleh katakan bahawa ASEAN Way, walau ini pernah dibincangkan oleh Profesor Amitabh Acharya, merupakan pakar ASEAN dan juga order di Asia Tenggara, di mana ASEAN adalah satu organisasi yang sangat baik. Kalau kita tengok ASEAN Centrality itu memberitahu kita bahawa ASEAN merupakan sebuah forum atau organisasi liberal yang terbaik di Asia. Kalau kita berbanding dengan organisasi-organisasi lain seperti SAARC di Asia Selatan, ya, dan juga ASEAN juga merupakan satu media perantara yang baik, dan ASEAN juga merupakan satu organisasi multilateral yang baik. Tetapi kita juga nampak bahawa ASEAN ada kekangan dia. Kekangannya di mana kita ada dua kumpulan negara dalam ASEAN. Satu ialah kumpulan negara yang ada tuntutan maritime. Ya. Satu lagi ialah kumpulan negara yang tidak ada tuntutan maritime. So, kumpulan negara yang ada tuntutan maritime adalah seperti Malaysia, Vietnam, Brunei, Filipina dan juga Indonesia kerana lautan Natuna. Okey, so kita lihat ada tuntutan. So apabila ada tuntutan bertindik dengan China, kita nampak bahawa hubungan mungkin boleh menjadi regang, bergantung kepada situasi dan juga perkembangan konflik di Laut Cina Selatan. Okey, kejap doktor nak tanya. Ni sejak kita tengah bercakap tentang tuntutan dalam Laut Cina Selatan ni kan, beberapa tahun yang lalu China ada melancarkan satu inisiatif One Belt One Road. Jadi setengah pihak melihat ia adalah sebahagian daripada approach soft diplomasi oleh China. Dalam hal ini, adakah ia membantu dalam mengurangkan ketegangan di antara negara-negara anggota ASEAN ni dalam isu-isu yang berkenaan dengan tuntutan di Laut Cina Selatan, memandangkan ada banyak negara-negara yang terlibat dan semua negara-negara ni ada tuntutan masing-masing? Iya. Soft diplomasi ini seperti Belt and Road Initiative ini adalah satu yang baik, satu yang menarik, dan banyak negara-negara ASEAN dan Asia Tenggara berminat untuk menjadi rakan, ya, dalam Belt and Road Initiative.
Ini adalah soft diplomasi yang dilancarkan oleh China. Pada masa yang sama, China juga, ini adalah dua kuasa yang diprojek oleh China pada satu masa yang sama. Satu ialah mereka melancarkan soft power. Soft power adalah BRI, Belt and Road Initiative. Pada masa yang sama, China juga melancarkan hard power, iaitu militarisasi militarization ya dekat Laut China Selatan. So kedua-dua power ni ataupun kuasa ini dilancarkan bersama. Dan China adalah rakan perdagangan kita yang utama ya, rakan perdagangan kita yang utama, dan kita nampak bahawa China cuba menarik perhatian negara-negara anggota ASEAN melalui Belt and Road Initiative, tetapi konflik yang tercetus di Laut China Selatan sebenarnya boleh menggagalkan Belt and Road Initiative apabila kita lihat bagaimana Filipina membatalkan Belt and Road Initiative dengan China. Dan Vietnam masih kekalkan kerana ada ekonomi independen ataupun kebergantungan ekonomi dengan China. Malaysia masih kekalkan kerana kita ada kebergantungan dengan China. Begitu juga dengan negara-negara lain. Tetapi jika dasar agresif China bertambah, kemungkinan sekali Belt and Road Initiative akan gagal di rantau Asia Tenggara. Kemungkinan. Ya, melainkan China mengambil langkah-langkah untuk memperbetulkan keadaan di Laut China Selatan. Dalam situasi yang sebegitulah, Doktor, kan, adakah wajar untuk negara-negara anggota ASEAN ini mungkin untuk menjemput pihak luar menjadi mediator berkenaan dengan isu-isu yang menjadi pertikaian lah antara anggota-anggota negara ASEAN dengan China khususnya? Okey. Ini kita berbalik kepada struktur ASEAN sendiri. Kita ada banyak mekanisme dalam ASEAN ya untuk menyelesaikan masalah dan juga konflik-konflik yang timbul. Tetapi kita melihat bahawa semua protokol dan juga mekanisme yang dilancarkan oleh ASEAN, dia punya keberhasilannya itu adalah perlahan. Perlahan. Ini menyebabkan ramai anggota ASEAN berbalik ataupun cuba mendapatkan assistance ataupun bantuan daripada badan-badan antarabangsa seperti ICJ, Mahkamah Keadilan Antarabangsa, di mana pada tahun 2016 Filipina mendapatkan bantuan ICJ untuk menegakkan kedaulatannya dekat Scarborough Shoal. So ini merupakan antaranya, dan Malaysia juga pernah pergi kepada ICJ pada tahun 2009 apabila ada isu tentang pelantar benua ya dekat Spratly Island bersama dengan Vietnam. So kita cuba mendapatkan bantuan luar supaya dan juga ini berkaitan dengan UNCLOS ya, UNCLOS di mana ini adalah undang-undang antarabangsa tentang laut ya dan juga teritori kelautan. Dan kerana kaitan ini akan membantu negara-negara anggota untuk mendapatkan keadilan. Itu adalah harapan ya. Tetapi harapan dengan realiti adalah berlainan. So walaupun 2016 Filipina mendapat arbitrasi daripada ICJ bahawa Scarborough Shoal adalah kepunyaan Filipina, tetapi China masih meluaskan wilayahnya ya, wilayah maritimenya di Laut China Selatan. So ini merupakan satu yang sangat sukar apabila kita berhadapan dengan kuasa besar seperti China ya. Dan sila sikit lagi. Dan kita juga dapati bagaimana negara-negara ASEAN membuat gerakan unilateral ataupun tindakan unilateral dengan mendapatkan alliance, pakatan militeri dengan negara-negara yang besar ya seperti Amerika Syarikat, di mana Filipina mempunyai perjanjian pertahanan dengan Amerika Syarikat, dan sekarang Filipina telah pun memberikan 9 markas ataupun apa kita kata base ya, pengkalan kepada Amerika Syarikat untuk menetapkan ataupun mengekalkan tenteranya. Dan kita juga dapati bagaimana Vietnam juga menjalankan military drill ya ataupun latihan tentera di Laut China Selatan bersama dengan India, bersama dengan Amerika Syarikat, bersama dengan Australia. So kita melihat Laut China Selatan ini menjadi sibuk. Menjadi sibuk dengan semua latihan ketenteraan ya yang dilancarkan oleh kuasa-kuasa besar. Mungkin in future kita boleh bawa perbincangan antara perebutan ataupun campur tangan dua kuasa besar antara negara China dan juga negara barat Amerika Syarikat itu sendiri dalam kesatuan
perlindungan ataupun keselamatan maritim di Laut Cina Selatan. Tapi apakah terdaya doktor, macam doktor kata tadi, dalam masa 15 minit agak terlalu singkat untuk terlalu kita singkat. ulaskan berkenaan dengan isu Laut Cina Selatan seperti yang doktor sebutkan tadilah satu hubungan antara negara-negara multilateral terutamanya adalah satu perkara yang sangat kompleks. Jadi buat masa sekarang kita nak ucapkan terima kasih dulu kepada doktor. Mungkin di masa hadapan kita boleh jemput lagi dan lebih lanjutlah kita boleh bercakap mengenai isu ni. Kita nak berhenti berehat untuk seketika dan akan kembali dengan slot kita yang terakhir Hal untuk pagi tuju ni. ke mana selepas SPM. Kita berehat dulu, jangan ke mana-mana. Okey, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Seperti yang kita sebut-sebutkan di awal rancangan tadi, untuk adik-adik yang barulah habis peperiksaan SPM dan tertanya-tanya hala tuju, antara salah satu orang kata institusi yang boleh kita orang kata Melanjutkan explore lah pelajaran. untuk melanjutkan pelajaran adalah Polisisi ataupun Politeknik dan juga College Community. Dan pada hari ini bersama kami adalah Encik Abdul Hadi Mustafa, merupakan Ketua Penolong Pengarah Unit Komunikasi dan Hubungan Korporat dari Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Alright, Apa kita khabar? nak jawab khabar baik. Encik Hadi sendiri macam mana? Saya baik, Sihat? alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Kita nak ceritakan untuk penonton kita di luar sana, mungkin ada ibu bapa yang menonton dan juga adik-adik yang baru habis peperiksaan SPM, masih memikirkan hala tuju. Mungkin boleh ceritakan sedikit latar belakang berkenaan dengan Politeknik dan juga College Community. Baik. Okey, pertama sekali saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak bernama, terutamanya khususnya kepada Apa Khabar Malaysia AKM kerana sudi menerima saya pada pagi ini. Okey, sebagai pengenalan, izinkan saya berkongsikan sedikit fakta Okey. berkaitan dengan Politeknik dan College Community. So secara ringkasnya, Politeknik dan College Community secara singkatannya adalah Polisisi. Okey. POLYCC. Okey. Sebab kadang-kadang ada juga orang confuse sikit dengan poliklinik dan sebagainya. So kita nak pemudahkannya sebagai Polisisi. Alright. Okey. So Politeknik telah ditubuhkan pada tahun 1969. Yang pertama di Ipoh Perak, iaitu Politeknik Ungku Omar. Okey. Seterusnya bagi College Community telah diperkenalkan pada tahun 2001 dengan penubuhan sebanyak 12 buah College Community rintis. So sehingga kini kita mempunyai 36 politeknik dan 105 college community di seluruh Malaysia. So kita nampak kita perkembangan yang sangat pesat bagi memastikan kita menyediakan peluang dan ruang yang sangat besar kepada para pelajar. Belia-belia kita selepas SPM untuk melanjutkan pengajian terutama dalam bidang TVET. Okey, saya kongsikan lagi beberapa fakta. So secara keseluruhannya Polisisi telah menawarkan sebanyak 149 program, 86 program di Politeknik dan 63 program di College Community, yang mana program ini bermula di peringkat asasi, CJ Kemahiran Politeknik, diploma dan sehinggalah ke sarjana muda. So kepada adik-adik di luar sana lepasan SPM, so sebenarnya banyak ruang. Betul. So kalau rasa malas nak kita belajar di peringkat degree, boleh kita bermula di peringkat CJ dan seterusnya di peringkat diploma di Polisisi. Dan selain daripada itu, College Community juga turut menawarkan program pembelajaran sepanjang hayat, iaitu PSH, dalam bentuk kursus pendek kepada komuniti setempat. So yang ini pun menarik. Okey,
Selain daripada itu, untuk makluman semua, Polisisi terletak di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, iaitu KPT, yang mana dikawasi oleh Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, JPPKK. So, banyak sangat dia punya short form dia. So, kena faham dulu apa itu Polisisi, apa itu KPT dan apa itu JPPKK. Okey, kita ada lagi satu short form ni, Polisisi@AKM. Itu sebenarnya yang kita nak tanya juga kepada Encik Hadi hari ini, apa sebenarnya dimaksudkan dengan Polisisi@AKM dan bagaimana sebenarnya tercetusnya inisiatif Polisisi@AKM ni? Okey, sebelum saya menjawab kepada soalan tu, saya nak kongsikan satu fakta lagi yang paling penting saya rasa. So, sehingga kini kami telah produce lebih daripada 900 graduan menerusi pelbagai bidang dan menjadi antara sumbangan utama kepada tenaga separuh mahir negara. So, dia punya contribution tu sangat besar. So, okey, sekarang saya menjawab kepada soalan yang kedua berkaitan dengan apa itu Polisisi@AKM. So, sebenarnya beberapa siri perbincangan telah diadakan di antara JPPKK bersama dengan wakil daripada Bernama TV lah. Dan alhamdulillah kami bersama dengan tim Apa Khabar Malaysia telah bersetuju untuk mengadakan satu segmen dalam Apa Khabar Malaysia yang dikenali sebagai Polisisi@Apa Khabar Malaysia AKM. Okey, so slot ini akan bersiaran 2 kali sebulan sepanjang tahun ini dan dijangka akan bermula bersiaran pada 21 Mac ini. So, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jadual siaran, para penonton semua hendaklah sentiasa melayari laman media sosial rasmi Polisisi Official dan juga Bernama TV. Apa antara pengisian yang akan diisi sepanjang 2 kali sebulan sehingga tahun 2024 ni antara pengisiannya? Sebenarnya kalau ikutkan pengisian itu sangat banyak. So mungkin antara perkara-perkara pentinglah yang kami cuba ingin tonjolkan dalam segmen ini adalah berkaitan dengan hasil produk inovasi, program-program berimpak tinggi yang dilaksanakan di Polisisi, juga pencapaian ataupun kejayaan luar biasa yang ada sama ada di kalangan pelajar ataupun para pensyarah itu sendiri. Dan di Polisisi juga kami ada amalan-amalan terbaik yang kami pelopori, yang mana kami rasa amalan-amalan tersebut boleh diwawarkan kepada umum untuk dijadikan sebagai panduan dan dilaksanakan secara bersama. Dan mungkin pada pagi ini kalau diizinkan mungkin saya boleh kongsikanlah antara pengisian utama adalah berkaitan dengan satu event penganjuran FIRA Malaysia Cup, iaitu Persekutuan Bola Sepak Robot Antarabangsa Malaysia, Federation of International Robot Soccer Association atau FIRA. Merupakan satu inisiatif kebangsaan untuk memperkenalkan bidang autonomous robot di Malaysia melalui pertandingan robot soccer. So sehingga Mei 2022 sebanyak 55 buah negara sudah menjadi anggota perhimpunan ini melalui Regional Association di peringkat ASEAN. Di peringkat kebangsaan, JPPKK sudah bergiat dalam penganjuran tahunan pertandingan FIRA Malaysia Cup sejak tahun 2007 lagi. So insya-Allah pada tahun ini akan dilaksanakan. So dia punya tuan rumahnya adalah Politeknik Sultan Azlan Shah, iaitu di Perak, yang kali yang ke-17 bermula daripada 21 hingga 26 April 2024. So kami telah merancang sebenarnya. Kami akan cuba dapatkan satu slot khas bagi membincangkan secara terperinci berkenaan dengan perkara ini. Menarik itu sebenarnya. Sangat menarik sebenarnya. Bola sepak tapi dengan menggunakan robot. Ya, betul. Okey. Kita bercakap pasal Polisisi@AKM ni, kita nak tahu juga siapa sebenarnya kumpulan sasaran yang dihasratkan oleh pihak JPPKK. Okey, bila bercakap pasal kumpulan sasaran, sebenarnya kumpulan sasarannya sangat besar. So melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Bukan saja fokusnya kepada para pelajar, kepada belia. Dia punya segmen ni adalah amat sesuai kepada ibu bapa. So kepada ibu bapa, untuk makluman, kami menyediakan kursus-kursus pendek melalui pembelajaran sepanjang hayat. So kepada ibu bapa di luar sana, so sekiranya mempunyai lebihan masa, bolehlah sama-sama mengisi masa lapang, tuan-tuan dan puan-puan, bagi mengikuti kursus-kursus pendek yang ditawarkan. Semua ada, nak baking ada, nak menjahit ada, macam-macam kursus ada. Jadi maknanya bukanlah untuk anak-anak muda ataupun lepasan sekolah saja, tapi untuk dewasa pun ada juga kursus-kursus yang ditawarkan di Polisisi. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, ada punya segmen ni adalah kepada para belia, terutama kepada lepasan SPM yang masih mencari
di mana orang kata sebenarnya nak mencari tempat untuk belajar sebenarnya. Betul. Ya. So diharapkan dengan adanya segmen sebegini, orang kata memberi pemahaman kepada ibu bapa dan juga kepada para pelajar itu sendiri. Tapi memberi kesedaran juga lah kepada orang ramai kan tentang adanya polisisi ini dan juga kursus-kursus yang ditawarkan di polisisi dan juga di polisisi lah politeknik dan juga college community serata negara. Betul. Dan masa sama juga mungkin di hujung perkongsian kita nak tahu mungkin tadi dah Cik Abdul Hadi dah mention harapan mungkin sedikit lagi hasratlah untuk slot bersama dengan Apa Khabar Malaysia ini sepanjang 2024. Okey, so saya sekali lagi lah nak merakamkan ucapan terima kasih kerana diberikan orang kata segmen ini kepada polisisi. So selain daripada kita dapat mempromosikan institusi TVET kita, so kita juga dapat orang kata meningkatkan kefahaman, kesedaran kepada umum berkenaan dengan institusi TVET terutamanya polisisi. So dan dalam masa yang sama kita juga orang kata mengharapkan dengan adanya segmen ini kita dapat mengubah persepsi masyarakat utamanya kepada something yang lebih positif. Betul. So polisisi ini bukan lagi menjadi pilihan kedua. Betul. Dan untuk makluman pihak UPU baru saja membuka permohonan UPU online fasa 1 kemasukan ke Universiti Awam, Politeknik, College Community serta Institusi Latihan Kemarian Awam ILKA. So kepada semua adik-adik di luar sana lepasan SPM. So buat pilihan yang bijak. So jangan ragu-ragu pilihlah polisisi sebagai pilihan TVET utama anda. So saya rasa itulah. Pilihlah bidang kerjaya yang betul-betul menjadi orang kata cita-cita lah dan passion adik-adik di luar sana. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Abdul Hadi Mustafa, Ketua Penolong Pengarah Unit Komunikasi dan Hubungan Korporat daripada JPPKK. Baik, masa kita sampai sini sajalah hari ini bersama kami dalam AKM untuk pagi ini, Zu. Sudah tak sedar sampai hujung dah. 1 jam dah kita bersiaran. Tapi tak apa, insyaAllah kita akan bawakan slot-slot yang lebih menarik untuk kita kongsikan bersama anda. Pastinya selepas saya nanti, apa yang berkaitan TVET tadi bersama dengan Encik Abdul Hadi. Kalau nak bersambung dekat polisisi dan sebagainya, nak ambil khusus dan sebagainya, boleh kita bawakan kepada anda pada masa yang dapat. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada anda. Setia bersama 1 jam. Saya Zul Yusof. Saya Bashir Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan, minum air banyak-banyak. Cuaca panas sekarang ni. Jumpa lagi di masa... Esok. Jumpa lagi besok. Assalamualaikum, bye.